Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin kongsikan satu inovasi yang saya lakukan di dalam pembelajaran saya dalam satu kursus di peringkat sarjana, iaitu bagaimana pembelajaran aktif di dalam maya menggunakan Telegram. Apa masalahnya dengan kelas bersemuka di dalam kelas saya? Kelas ini adalah kelas yang dihadiri oleh pelajar-pelajar sarjana, iaitu kebanyakan mereka, ramai daripada mereka adalah guru-guru yang menjalani pengajian secara separuh masa. Jadi kakangan berlaku di mana kerap kali mereka tidak dapat datang pada kelas yang dilakukan pada 6 ke 7 malam, kerana mereka adalah guru-guru yang juga mempunyai tugas hakiki. Banyak mereka diberi tugas hakiki untuk di luar kawasan sehingga mereka tidak dapat datang ke kelas. Sedangkan kelas ini adalah kelas yang melibatkan penilaian berterusan, di mana kehadiran pelajar di dalam kelas amat penting kerana mereka perlu memberikan maklum balas, perbincangan, brainstorming, yang mana keaktifan pelajar dan kelas amat diperlukan. Dengan ketidakhadiran menyebabkan mereka hilang walaupun sekali tidak dapat datang ke kelas. Ya. Jadi oleh kerana itu mereka kehadiran mereka tidak penuh dan mereka tidak memberikan dapat ilmu sekiranya tidak datang ke kelas pada waktu itu. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Saya perlu memastikan bahawa mereka hadir dalam setiap kali kelas. Sebenarnya masalah juga bukan pada pelajar, berlaku juga pada pensyarah di mana sebagai pensyarah juga ada tugas hakiki, kadang-kadang perlu pergi ke pembentangan, seminar, tugas hakiki di luar. Jadi kedua-dua ni sekiranya dapat diselesaikan, maka pembelajaran ini dapat dilakukan secara lancar. Jadi apa yang berlaku, kita menggunakan Telegram dalam masa pensyarah tidak hadir kelas, tapi pembelajaran masih juga boleh berlaku. Kenapa Telegram ya? Kerana didapati ini adalah aplikasi yang lebih mesra dan pelajar boleh menjadi admin dan boleh invite semua rakan-rakan yang lain sekiranya kelas ramai. Jadi ini tidak membahayakan pensyarah. Dan walaupun mereka lambat untuk datang ke kelas sedangkan kelas sedang berjalan, mereka boleh melihat apa yang sedang dibincangkan sebelum itu. Ini tidak menjadi masalah lah. Jadi oleh kerana kehadiran adalah penting dalam kelas ini, kerana ia memberikan penilaian, maka kehadiran kita dapat lihat dalam masa 1 minit, semua pelajar-pelajar dapat menunjukkan kehadiran mereka. Ya. Okey, dan oleh kerana ini adalah kelas maya, jadi mereka berada di mana-mana sahaja, di asrama, di rumah, dan juga dalam masa yang sama dia boleh menjalankan tugas hakiki. Dan ada satu keadaan pelajar ini berada di mengambil anak dan berhenti sekejap dalam satu jam untuk menjalankan kelas. Juga berlaku keadaan di mana seorang pelajar saya telah iaitu seorang guru yang ada tugas hakiki di luar mengantar kontingen gimnastik ke Johor, tapi dia masih boleh juga datang kerana kelas masa itu dia berada di dalam bas. Jadi kehadiran mereka adalah penuh. Jadi isu kedua ialah bagaimana hendak aktif menjadikan pembelajaran itu aktif. Jadi untuk pembelajaran itu berjaya, perlu adalah satu model ataupun pendekatan yang sistematik yang dirancang. Jadi walaupun dijalankan supaya maya. Jadi di sini perancangannya ialah apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas. Jadi persediaan adalah penting untuk menjadikan satu pembelajaran itu kondusif dan juga sistematik. Jadi pelajar-pelajar telah dimaklumkan masa dan juga apakah bahan yang akan digunakan sebelum persediaan. Di masa pembelajaran pula, beberapa aktiviti telah dirancang supaya pembelajaran adalah aktif. Antaranya ialah soalan satu hala, menggunakan gambar, menggunakan audio video, dan juga ada teknik-teknik yang telah dikenal pasti untuk menjadikan pembelajaran itu lebih sistematik lagi, iaitu teknik 1, 2, 3 dan teknik caps lock. Selepas itu perlu mendapatkan feedback daripada pelajar sejauh mana memberikan impak kepada kefahaman mereka dalam perbincangan ini. Jadi ini adalah satu model yang sistematik dalam satu sesi pembelajaran menggunakan Telegram. Dan model ini telah di-IP-kan di bawah UKM. Jadi untuk melihat teknik-teknik yang menyebabkan pembelajaran ini menjadi aktif,
pertama ialah menggunakan soalan satu hala di mana pensyarah memberikan soalan dan dapat dijawab oleh pelajar secara satu hala. Okey, seterusnya menggunakan teknik gambar di mana kadang-kadang berlakunya perbincangan yang agak rumit. Jadi mereka boleh melukiskan gambar dan dipostkan di dalam Telegram untuk dibincangkan. Namun ada juga perkara yang kadang-kadang tidak sesuai untuk ditulis ya. Jadi penjelasan kepada sesuatu isu itu boleh dilakukan melalui audio, yang mana semua pelajar boleh memberikan respon melalui audio. Terutamanya bagi ada satu situasi dalam proses ini, saya minta mereka merenung kembali apakah yang telah mereka lakukan di sekolah untuk menghasilkan seorang pelajar yang punya nilai-nilai yang tinggi dan juga seorang insan. Jadi mereka meluahkan perasaan mereka di dalam audio dan semuanya mereka dapat memberikan respon. Teknik 1, 2, 3 adalah satu teknik yang merasa sesuai, iaitu satu digunakan apabila untuk mengelakkan daripada mereka copy and paste tentang sesuatu isu yang dibincangkan. Jadi apa yang berlaku, saya memberikan soalan, kemudian kita memberikan masa kepada pelajar untuk menulis selama 3 second ataupun lebih. Jadi selepas selesai soalan itu diutarakan, kalau mereka terlihat kat sini 6.41, maknanya pukul 6.41 minit pada waktu itu. Kemudian setelah 3 saat, iaitu pada 6.43 masa, kita tulis 1, 2 dan 3. Selesai je 3, maknanya pada pukul 6.44 minit, pelajar berpusu-pusu menghantarkan jawapan mereka. Jadi untuk mengelakkan penyuruhan, kita boleh gunakan teknik 1, 2, 3. Seterusnya kita boleh lihat pembelajaran aktif melalui teknik reply yang digunakan secara sistematik dan terancang. Di sini saya melihatlah perkembangan apabila menggunakan teknik reply iaitu pada soalan 1, 2, 3 dan 4. Pada peringkat awal mungkin tidak berapa mesra, dan akhirnya semasa soalan yang kelima mereka dapat menunjukkan keaktifan mereka di dalam kelas. Ini dalam lebih kurang 15 minit yang pertama lah. Jadi pada masa ini kelas Maya masa itu pensyarah berada di Indonesia. Jadi untuk kelas yang berikutnya, satu contoh lagi akan saya tunjukkan, di mana kita lihat pada soalan yang ketiga. Pada peringkat awal memanglah untuk nak meningkatkan satu pembelajaran itu makan agak masa. Jadi pada soalan yang ketiga, mereka dah mula menunjukkan keaktifan di dalam perbincangan dengan menggunakan reply. Maknanya dia setiap post yang diberikan oleh rakan, mereka akan reply untuk bertanya balik, dan itu akan berkembang, perbincangan akan berkembang Dan ini adalah reply yang telah dilakukan oleh pelajar peningkatan. Seterusnya komunikasi dua hala juga dilakukan melalui reply, dapat dilihat melalui respon yang dilakukan antara pelajar dan juga pensyarah dan juga pelajar-pelajar lain. Sebagai contoh, ini soalan diberikan oleh pelajar direct kepada Atirah, kemudian Atirah memberi respon kepada pensyarah. Jawapan Atirah juga ditanya oleh Syafuddin, dan begitulah juga jawapan yang soalan yang sama ditamakan oleh Chang dan seterusnya. Jadi di sini nampak beberapa hala menggunakan teknik reply. Jadi pembelajaran secara aktif dapat dijalankan. Dan respon selepas pembelajaran, kita minta respon kepada pelajar tentang pembelajaran Telegram selama dilakukan 1 hingga 1,5 jam. Nampaknya respon yang positif kepada pelajar dan mereka merasa teruja dan rasanya tak cukup 1 jam untuk pembelajaran ini. Jadi ini menyebabkan mereka rasa mereka lebih kreatif dan memerlukan banyak masa lagi. Aisyah ni adalah seorang pelajar yang agak rasa macam kalau dalam kelas rasanya dia tidak sukar untuk memberikan respon, tetapi walaupun kerana dia merasakan dengan menggunakan respon ini, menggunakan video audio, mereka dapat memberikan luahan hati tanpa merasa segan kerana di keliling mereka
tidak nampak orang. Tapi walaupun sebenarnya semua audio dan yang dimasukkan di dalam Telegram dapat dilihat oleh rakan-rakan yang lain. Tapi pada masa itu dia dapat memberikan luahan dalam recorder. Begitu juga pelajar lain merasakan mereka dapat memberikan respon yang jujur dan panjang lah, berbanding kalau berada di dalam kelas. Dan respon lain juga, seorang pelajar merasakan sekiranya dalam kelas memang kita tak dapat 100%, ya, semua orang memberikan respon agak kekurangan masa walaupun waktu itu kelas jalankan selama 3 jam, ya. Tapi dengan cara ini semua pelajar dan memberikan respon. Ini maklum balas yang diberikan oleh pelajar tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Walaupun pelajar tidak dapat berjumpa secara bersemuka, mereka juga masih boleh aktif di dalam pembelajaran apabila menggunakan teknik yang sesuai. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.